Peruntukan buat institusi pendidikan berteraskan Islam di Kedah. Jualan ramah terus ke lokasi golongan sasar. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita wilayah Sabtu 17 Jun 2023 bersama saya Miza Yustin Muhammad. Kami bawakan paparan negeri-negeri dan lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan juga Kedah. Jadi terus setia bersama berita wilayah. Baik, sebanyak 8.9 juta ringgit peruntukan disalurkan bagi membantu institusi pendidikan berteraskan Islam di Kedah dan ia termasuk 1.985 juta ringgit peruntukan tambahan yang disalurkan kepada 28 pondok, tahfiz, mahat dan sekolah agama berdaftar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi meningkatkan tahap dan mutu pendidikan Islam di negeri itu. Tambah Datuk Seri Anwar, ia sebagai usaha menyuburkan lagi pendidikan berteraskan Islam di Kedah. Jumlah peruntukan kita tambah 821,47 ringgit untuk operasi pembangunan pendidikan Islam, terutama 228 sekolah agama bantuan kerajaan yang berdaftar di bawah kementerian. Ini tambahan. Dalam keadaan wang tidak ada, dalam keadaan hutang banyak, dalam keadaan defisit, saya tidak tinggal soal sekolah, soal klinik dan soal imarah, masjid dan program Islam. Selain itu, lebih RM600,000 disalurkan kepada 36 buah institusi pendidikan Islam untuk tujuan kursus, latihan guru serta bantuan pendidikan. Manakala bagi membantu membaik pulih dan menaik taraf kemudahan pendidikan Islam, sebanyak RM6.4 juta diberikan. Sementara itu, sebanyak RM2.94 juta diperuntukkan kepada 588 masjid di seluruh negeri Kedah bagi melaksanakan pengimarahan masjid sempena Hari Raya Aidiladha dan setiap masjid bakal menerima agihan sebanyak RM5,000. Ia melibatkan masjid yang berdaftar di bawah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah. Jadi ada 558 masjid qaryah di 12 daerah seluruh di Kedah. Bagi tujuan imarah masjid sempena Hari Raya Aidiladha untuk 588 masjid, saya luluskan RM5,000 untuk tujuan tersebut. Beliau berucap merasmikan majlis sambutan Jubli Intan Sekolah Menengah Agama Nadha Hasanah Melele di Citra. Pengurusan pondok, tahfiz dan sekolah agama rakyat menyambut baik pemberian dana kerajaan bagi meningkatkan tahap dan mutu pendidikan Islam di Kedah. Mereka yakin peruntukan tersebut akan dimanfaatkan sebaiknya. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana sudi memberi sumbangan kepada sekolah kami untuk kami gunakan untuk menambah baikkan infrastruktur sekolah dan juga keperluan yang diperlukan untuk pihak sekolah kami. Jadi alhamdulillah kami berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat kerana sudi menderma dan ataupun memberi sumbangan kepada kami. Saya ucapkan terima kasih kerana dengan atas sumbangan yang diberikan oleh pihak kerajaan. Dengan sumbangan ini banyak benda yang dapat dibantu daripada sekolah lah, dari segi prasarana, dari segi pendidikan ataupun yuran-yuran utiliti yang tertunggak disebabkan krisis yang kita alami dalam 2-3 tahun ni agak membebankan bagi sekolah-sekolah agama kita ni. Jadi dengan sedikit bantuan daripada pihak kerajaan dan seterusnya bantuan-bantuan yang lain yang akan kita dapat, ini akan membantu dan akan menolong sekolah-sekolah agama raya ini untuk membangun bersama dengan sekolah-sekolah kerajaan yang lain. Jadi saya ucapkan terima kasih sangat-sangat kepada semua pihak kerajaan atas sumbangan ini.
Sebanyak 88 institusi pendidikan Islam termasuk sekolah pondok tahfiz dan sekolah agama rakyat yang berdaftar di Kedah menerima bantuan berjumlah 6.4 juta ringgit hari ini. Bantuan disampaikan pada majlis sambutan Jubli Intan Sekolah Menengah Agama SMA Nadhah Hasanah Meleleh di Jalan Kok Diam. Isu kekurangan bekalan gula pasir kasar dan halus dijangka selesai penghujung bulan ini. Demikian jaminan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub sambil mengakui bekalan itu ketika ini masih berkurangan. Jelas beliau, sekiranya isu tersebut tidak selesai, kementerian akan memanjangkan tempoh ops manis yang sepatutnya berakhir pada 30 Jun ini. Boleh katakan kita sampai pada tahap 80%. Yang 20% itu yang kita kena cukupkan. Maknanya lagi segi keperluan, sebulan negara memerlukan 42,000 tan metrik. Itu mesti ditunaikan oleh pihak pengeluar. Minimum 42,000 tan metrik bagi gula pasir kasar dan halus yang saya katakan gula rakyat. Beliau berkata demikian selepas melawat beberapa premis dan kilang barangan kawalan sekitar Seri Manjung. Sehingga kini, kementerian telah mengadakan 5 sesi libat urus bersama pengilang bagi membincangkan isu kekurangan bekalan gula di negara ini. Sementara itu, menyentuh dakwaan kenaikan harga susu formula, pengeluar diminta menyediakan laporan pergerakan harga produk berkenaan bagi tempoh 6 bulan. Sementara bagi susu formula pesakit kanser, perbincangan dengan Kementerian Kesihatan akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Secara banyaklah, mungkin dia beli sekali beli itu beberapa kontena. Jadi saya akan cuba berbincang dengan Dr. Zaliha, yang berhormat Menteri Kesihatan, supaya rakyat biasa ni boleh beli di hospital kerajaan. Mungkin harganya ada sedikit rendah. Kerana saya dikhabarkan KKM membeli secara bulk. Jadi itu boleh kita bincang nanti. Kalau beli di farmasi memang mahal. Jualan ramah kini tampil dengan pendekatan baharu apabila ia dilaksanakan secara terus kepada golongan sasar dan ia melalui inisiatif trailer jualan ramah bergerak yang membawa barangan keperluan ke lokasi penduduk. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Fauziah Saleh, pendekatan itu berbeza berbanding sebelum ini yang dilaksanakan di premis yang memerlukan golongan sasar untuk datang ke lokasi. Dengan jualan rahmah bergerak ini, misi kita ialah untuk sampai kepada rakyat. Kalau dulu rakyat datang ke kedai, sekarang kedai datang kepada rakyat. Jadi itulah specialnya jualan rahmah bergerak ini. Dan kita mensasarkan dengan pelancaran pada hari ini daripada tarikh 16 hari bulan iaitu semalam sehingga 28 hari bulan Jun, kita mensasarkan jualan rahmah ini di seluruh negara, di setiap DUN, di setiap parlimen. Tambahnya, Parlimen telah meluluskan 100 juta ringgit bagi jualan rahmah bergerak pada April lalu. Dengan pelancaran trailer jualan rahmah bergerak menjadikan Pulau Pinang sebagai negeri pertama melaksanakan inisiatif berkenaan. Dalam pada itu, program trailer jualan rahmah bergerak menerima reaksi positif masyarakat. Saya beli telur dan juga ayam sebab program jualan lama ni sangat bagus. Saya ada rasa lah macam setiap minggu akan kena beli di jualan lama sebab jualan ni dia mula 10% hingga 30% dari pasaran. Alhamdulillah lah, kira sambutan kira buatkan ni orang kampung dapat rasa semua orang sekian. Jadi kalau boleh mereka buat macam ni kira memang cukup cantik lah. Ya, program ini banyak membantu rakyat lah. Pertama kali golongan B40 lah. Kira makcik selalu lah kalau ada program sini selalu masuk B lah. Pakai ada. Aku beli pakai. Saya beli telur ke apa yang ada apa-apa yang pokok kita mampu beli lah. Dengan
harga yang ada kita boleh beli. Baik, sebelum kita ke berita selanjutnya, kita ikuti perkembangan cuaca negara oleh Met Malaysia bersama pegawainya Khairatul Nisa Samsudin. Silakan. Assalamualaikum dan salam hormat. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk informasi cuaca yang terkini. Baiklah, kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan melihat lebih dahulu paparan amaran angin kencang dan juga laut bergelora. Kategori pertama yang masih lagi dikekalkan di kawasan perairan Phuket sehingga ke 18 Jun nanti. Berikutan ketinggian ombak dilihat boleh mencecah sehingga ke 3.5 meter. Ianya adalah berbahaya bagi sebarang aktiviti melibatkan perkapalan, bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi laut. Baiklah, kita teruskan dengan melihat paparan imej kamera radar bagi tinjauan cuaca terkini. Dapat diperhatikan keadaan cuaca yang lembap sedang berlaku di bahagian pedalaman dan juga di bahagian pantai timur semenanjung Malaysia, yang mana ianya sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan negeri Perlis, Kedah, Perak, pedalaman negeri Selangor, yang keadaan hujan ini dijangkakan boleh beransur reda menjelang ke awal malam nanti. Manakala keadaan hujan yang sedang berlaku di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor Timur ini dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke tengah malam nanti. Bagi negeri Sarawak pula, keadaan hujan dilihat lebih tertumpu di bahagian Kuching, Bintulu, bahagian Mukah, juga Miri dan juga Limbang, serta di kebanyakan bahagian di negeri Sarawak. Di negeri Sabah, maafkan saya, keadaan hujan yang sedang berlaku di negeri Sarawak ini dijangkakan boleh beransur reda menjelang ke awal malam nanti. Namun keadaan hujan yang sedang berlaku di negeri Sabah ini dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke awal pagi nanti. Menjelang pada esok pagi pula, keadaan garis badai dijangka boleh terbentuk di sepanjang Selat Melaka ini, yang mana ianya boleh memberi kesan keadaan hujan di pesisir pantai negeri Selangor dan juga di negeri Sembilan, juga di 1-2 tempat melibatkan negeri-negeri di utara semenanjung Malaysia. Keadaan hujan juga dijangkakan akan terus berlarutan daripada petang sehingga ke tengah malam nanti, juga terus berlarutan sehingga ke awal pagi esok. Baiklah, ini sahaja yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian melaporkan Khairatul Nisa Samsudin. Assalamualaikum. Kerajaan Sabah telah kenal pasti kawasan ekonomi berpotensi tinggi untuk pembangunan sektor pelancongan. Jadi berikut antara fokus negeri di bawah bayu. Berita selanjutnya bersama Muhammad Syarizam Awang di Kota Kinabalu. Silakan. Ya Miza, kerajaan negeri telah mengenal pasti kawasan ekonomi berpotensi tinggi di negeri ini untuk pembangunan sektor pelancongan berasaskan komuniti, pertanian serta sukan lasak. Ini termasuklah di Kedamaian, Kota Belud dan Kiulu, Tuaran. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, pembangunan dalam sektor tersebut selaras hala tuju Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ yang berpaksikan kepada 3 teras iaitu pertanian, perindustrian dan pelancongan.
Beliau berucap dalam sambutan Keamatan Gawai 2023, anjuran bersama Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kadazan Dusun KCCI dan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Dayak DCCI di Kota Kinabalu. Teks ucapannya disampaikan Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam. Datuk Hajiji berkata melalui SMJ, kerajaan berjaya meningkatkan pembangunan ekonomi sekaligus membuka peluang perniagaan dan pelaburan kepada usahawan. Justru Dewan Perniagaan perlu bertindak proaktif, meningkatkan keupayaan serta usaha dengan mengoptimumkan peluang dan bantuan disediakan kerajaan. Terdahulu, KCCI dan DCCI memeterai Memorandum Persefahaman MOU dalam program bicara niaga sebenarnya sambutan bersama Keamatan Gawai KCCI DCCI di Kota Kinabalu. Ia bagi memperkukuh usaha sama perniagaan kedua-dua persatuan. KCCI dan DCCI turut menandatangani satu resolusi bersama yang akan diserahkan kepada Perdana Menteri. Program bicara niaga ini antara input resolusi berkenaan. Pasal Perdana Menteri ada dalam satu ketiga yang baru-baru ini dia dah mention memang dia akan tumpukan special perhatian kepada Sabah dan Sarawak. Berkaitan dengan I think infrastruktur itu biasalah itu kan, tapi ya dia sebut juga berkaitan dengan keusahawanan. Ada berapa-berapa yang akan kami minta, termasuk hari ini yang apa kami dibagi kongsi, kita ambil mana yang Perdana Menteri boleh bantu kita dengan masa yang terdekat ini, itu yang penting dulu. We have a common goal. Our common goal is to get our people the Dayak and the Kadazan Dusun who are in business be together and get participate in the government what they call development program. And we also seek government assistance because most of our members we buy training are not from business business by nature, but we just learn how to do business. So we need a lot of guidance from the government, and we need some government assistance. Sementara itu, Pembantu Menteri Kewangan Datuk Julita Majungki ketika ditemui selepas merasmikan program ini berharap ia dapat memberi input kepada usahawan khususnya dalam pengurusan perniagaan. Saya melihat di dalam sesi perkongsian tadi, saya melihat bahawa business community, usahawan yang ada di sini, saya kira telah mendapat banyak input mengenai experience, sharing of the experience from both sides, juga expertise masing-masing. Dan saya yakin mereka juga, para usahawan ini telah peak dan telah dapat belajarlah sesuatu dan sangat bermanfaat. Seramai 200 peserta daripada pelbagai bidang perniagaan menghadiri program ini. Gabungan Persatuan Cina Sabah FKAS diharap dapat terus menganjur dan mempromosi perlumbaan perahu niaga antarabangsa supaya dapat menarik lebih ramai pelancong datang ke Sabah. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Christina Liew berkata perlumbaan perahu niaga antarabangsa yang memasuki tahun ke-8 penganjurannya membantu meningkatkan pelancongan negeri apabila berjaya meletakkan nama Sabah di persada antarabangsa. Beliau berucap merasmikan perlumbaan perahu niaga antarabangsa ke-8 di Teluk Likas, Kota Kinabalu. Turut hadir Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Khairul Firdaus Akbarhan. Sebanyak 155 pasukan terdiri peserta dari Kuala Lumpur, Perak, Pulau Pinang, Kuching, Lawas, Sandakan, Tawau, Tuaran, Kota Kinabalu dan negara Brunei mengambil bahagian dalam perlumbaan ini. Terdahulu, Datuk Christina dan Khairul menyempurnakan penyalaan obor Pesta Kebudayaan Cina Kebangsaan ke-38 di mana FKAS tuan rumah sambutan tahun ini. Obor yang dibawa dari Melaka sebagai tuan rumah sebelum ini akan dibawa menjelajah ke seluruh negeri sebelum dibawa ke puncak Gunung Kinabalu. Sementara itu, Khairul Firdaus dalam ucapan perasmian Pesta Kebudayaan Cina Malaysia ke-38 itu memaklumkan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK menyasarkan 5 juta pelancong Cina ke Malaysia tahun ini. Bagi menarik lebih ramai kedatangan pelancong tersebut, MOTEK bekerjasama dengan syarikat penerbangan untuk mengatur kekerapan penerbangan antara kedua-dua negara. Khairul Firdaus yakin
pemeteraian kerjasama pelancongan antara Malaysia dan China yang dicapai hasil lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke negara itu pada Mei lalu akan meningkatkan lagi kedatangan pelancong China ke Malaysia. Tambah beliau, tahun ini, MOTEC turut memberi tumpuan meningkatkan perkongsian strategik bagi mempromosi pelancongan domestik. Ini termasuk bekerjasama dengan pelbagai industri untuk mempromosi Malaysia di peringkat antarabangsa sebagai destinasi pelancongan yang popular dan bertaraf tinggi. Dalam pada itu, Presiden FKAS Tan Sri T.C. Goh memberitahu penyertaan perlumbaan perahu naga antarabangsa ke-8 tahun ini adalah yang tertinggi setakat ini. Ia menyaksikan 140 pasukan tempatan manakala 15 penyertaan melibatkan pasukan dari negara Brunei Darussalam. Perlumbaan menawarkan hadiah keseluruhan wang tunai lebih RM93,000 beserta trofi dan medal ini bukan sahaja disertai oleh masyarakat kaum Tionghoa, malah masyarakat pelbagai kaum. Maka kalau satu pasukan dengan pesertanya 20 orang, sudah 3,100 orang. Dan tambahan dengan pegawai dan anggota yang spare tu, maka kita anggal peserta dalam lingkungan 5,000 orang. Jadi tahun ini merupakan tahun yang terbanyak pasukan, khususnya pasukan-pasukan dari dalam negeri. Tan Sri T.C. Goh ditemui RTM dalam acara saringan Perlumbaan Perahu Naga Antarabangsa di Teluk Likas, Kota Kinabalu. Perlumbaan akhir yang akan berlangsung esok dijangka disaksikan Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah Bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus saja kita bersama dengan Miza di Angkasa Puri. Silakan Miza. Baik, terima kasih Syah. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang dan antara fokus hari ini, Sarawak akan menggunakan campuran buangan plastik dan bitumen untuk penurapan Jalan Bintulu ke Samalaju dan perarakan Gawai Dayak 2023 atau Niti Daun yang diadakan hari ini. Jadi untuk bicaranya kita terus saja bersama Bu Mawin. Silakan Bu Ma. Ya Miza, terima kasih. Sarawak akan mengguna pakai campuran buangan plastik dan bitumen untuk penurapan Jalan Bintulu ke Samalaju. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata, teknologi itu yang diperkenalkan oleh Petronas telah diguna pakai di sebatang jalan di Bangi, Selangor. Datuk Patinggi Abang Johari menjelaskan beliau sendiri telah meninjau jalan yang menggunakan campuran tersebut dan setelah 20 tahun, jalan terlibat masih utuh berbanding jalan yang hanya diturap menggunakan bitumen. Beliau juga telah berbincang dengan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Ahmad Douglas Gambas untuk menggunakan teknologi tersebut bagi penurapan semula Jalan Bintulu ke Samalaju. Datuk Patinggi Abang Johari mendedahkan beliau mendapati jalan tidak rata ketika menyertai konvoi Kembara Sarawak Merdeka baru-baru ini. Proses penerapan tersebut akan dilaksanakan dalam rancangan Malaysia ke-12. Datuk Patinggi Abang Johari berkata pada Majlis Makan Malam Ulang Tahun dan Anugerah Jurutera 2023, Anjuran Gabungan Jurutera Perundingan Bumiputera Sarawak GJPBS di Kuching. Beliau turut menyarankan GJPBS untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai teknologi berkenaan dengan melawat jalan tersebut serta berhubung dengan Petronas bagi maklumat mendalam. Dalam pada itu, Premier mahu ahli GJPBS untuk mengambil bahagian dalam projek pembangunan khususnya pembinaan jalan, jambatan, air dan saliran air di kawasan luar bandar di koridor pembangunan wilayah seluruh negeri yang telah dirancang sehingga 2030. Baik, sementara itu Datuk Patinggi Abang Johari memaklumkan kontraktor Bumiputera yang mendapat projek infrastruktur diminta untuk fokus dalam pelaksanaan projek tersebut bagi mengelak projek sakit. Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng menegaskan terlalu banyak aktiviti bertukar tangan atau penggunaan terlalu banyak subkontraktor hanya akan menyebabkan projek tertangguh dan seterusnya terbengkalai seperti Jalan Matang di Kuching, jalan menuju ke Gunung Buda di Limbang dan jambatan di Marudi. Beliau menjelaskan projek sakit akan memberi ruang kepada pihak tidak bertanggungjawab untuk memutar belit isu tersebut bagi memburukkan kerajaan. Oleh yang demikian, Datuk Patinggi Abang Johari mahu kontraktor Bumiputera untuk lebih berdaya saing dan fokus
fokus dalam penyampaian perkhidmatan. Menurut Premier, ini kerana peluang untuk mendapat lebih banyak projek lebih luas jika mempunyai prestasi yang cemerlang berikutan pelbagai projek yang telah kerajaan rancang sehingga 2030. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata demikian pada Majlis Makan Malam Ulang Tahun dan Anugerah Jurutera 2023 Anjuran Gabungan Jurutera Perundingan Bumi Putera Sarawak di Kuching. Dalam pada itu, beliau turut menyokong penubuhan Pusat Kecemerlangan Teknikal GJPBS di Samarahan yang diyakini dapat menyediakan platform kepada ahli gabungan untuk perkongsian kemudahan ilmu dan idea. Saudara, perarakan Gawai Dayak 2023 atau Niti Daun antara tiga acara utama sambutan perayaan Gawai Dayak tahun ini. Perarakan tradisional yang telah diberi gaya moden dan elemen kontemporari ini telah menjadi satu program yang dinanti-nantikan pada bulan Jun. Baik, perincian seterusnya kita bersama Firdaus Arasi Idris di lokasi. Daus, silakan. Terima kasih Bu Ma di studio Kuching. Kita berlintas langsung di terbingan Sungai Kuching untuk upacara Niti Daun 2023 yang julung kali diadakan di sini. Dan suka saya kongsikan upacara ini berlangsung sejak pukul 2.15 petang tadi. Dianjurkan yang paling meriah dan yang paling terbesar pernah saya saksikan, iaitu menghimpunkan lebih 3,000 peserta yang menghimpunkan 92 kontingen dari seluruh Sarawak, iaitu dari masyarakat Iban itu sendiri dan juga dari masyarakat Bidayuh dan juga dari orang Ulu dari Miri. Baik, antara kontingen yang sempat kita jumpa merupakan kontingen nombor 33 iaitu Kelab Penyumpit Kota Semarahan, dan bersama saya sekarang ialah presidennya iaitu Josh Lansam. Baik, selamat petang Tuan Josh. Selamat petang. Boleh kongsikan tentang penyertaan kontingen kali ini? Kontingen Kelab Penyumpit Kota Semarahan, kami diwakili seramai 30 orang ahli. Persediaan kami tidaklah seberapa yang seperti mana yang kita lihat dengan begitu meriah. Kita sedia dengan automatik je. Yang kita panggil ahli kita datang, kita akan untuk menyertai ini. Okay, apa pendapat Encik Jos tentang Niti Daun kali ini? Pendapat saya, pesta Niti Daun kali ini adalah sangat meriah kerana ramai kontingen yang menyertainya, ramai daripada yang terdahulu, yang sudah-sudah lah, yang sebelumnya. Ya. Ini merupakan platform terbaik juga untuk mempromosikan persatuan Encik Jos sendiri. Ya, inilah peluang untuk kami mempertengahkan dan untuk diperlihatkan oleh orang-orang masyarakat luar dan dalam Malaysia. Baik, terima kasih Encik Jos atas perkongsian itu tadi. Baik, itu saja yang boleh saya kongsikan dari terbingan Sungai Kuching untuk Niti Daun 2023 pada kali ini. Cukup meriah dan cukup julung kali diadakan di sini. Untuk itu kita kembali bersama Bu Ma di studio. Silakan. Begitu meriah sekali. Baik, terima kasih Daus atas laporan anda. Kita ke berita seterusnya. Baram Regatta 2023 yang dijadualkan pada 24 hingga 27 Ogos telah ditunda ke 30 September dengan mengekalkan lokasi yang sama iaitu Pekan Marudi. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. Penguang Manggil berkata, ini bagi memberi ruang kepada peserta-peserta pertandingan kayuh perahu untuk membuat persiapan untuk acara masing-masing. Datuk Dr. Penguang berkata demikian kepada pemberita selepas menyerahkan cek projek kecil luar bandar berjumlah RM45,000 kepada 7 badan bukan kerajaan dan persatuan di ruang menunggu kenamaan lapangan terbang Miri. Saya juga ingin mengambil peluang ini untuk mengumumkan bahawa Baram Regatta yang telah kita tetapkan pada 24 hingga 27 Ogos akan ditunda kepada penghujung September. Jadi kita melihat kita talut kepada Yang Berhormat Premier lah. Jadi kita melihat ataupun mencadang 30 September untuk dirasmikan dan seterusnya mengadakan Baram Regatta selama 3-4 hari. Datuk Dr. Penguang memaklumkan keunikan regatta tahun ini ialah pertandingan perahu berhias selain pengisian lain seperti jualan makanan dan minuman, sukan rakyat, pentas hiburan dan tarian serta pertandingan Ratu Cantik.
Penjawat Awam Negeri Sarawak PENS yang dilantik di bawah skim perkhidmatan jawatan berasaskan caruman JBC sekarang layak dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat. Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Amar Mohamad Abu Bakar Marzuki memberitahu para penjawat awam Sarawak di bawah skim perkhidmatan JBC layak menikmati kenaikan pangkat bagi meluaskan laluan kerjaya masing-masing. Menurut Dato' Amar Mohamad Abu Bakar, Kerajaan Sarawak akan memastikan semua kaki tangan PANS mendapat peluang yang sama seperti kelayakan pinjaman perumahan pada masa akan datang. Beliau berkata demikian semasa lawatan kerjanya ke Pejabat Daerah Beluru. Sementara itu, Dato' Amar Mohamad Abu Bakar berkata Kerajaan Sarawak akan menyiapkan kerja membaik pulih kemudahan seperti bangunan pejabat dan kuartus kerajaan dalam tempoh 3 atau 4 tahun. Mengulas lanjut, beliau berkata ini untuk keselesaan kaki tangan yang bekerja di pejabat dan tinggal di kuartus supaya dapat menjalankan tugas dengan lebih efektif. Jabatan Penyiaran Sarawak akan membina kuartus untuk memastikan kesejahteraan kaki tangannya di Limbang, Bintulu, Sibu dan di Sri Aman. Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Nasrul Hakim Muhammad Noh berkata demikian pada majlis ngeramai Aco Gawai Limbang FM di RTM Limbang. Nasrul Hakim berkata sebanyak 16 unit kuartus baru kelas F dan G telah diluluskan untuk RTM Limbang yang akan mula dilaksanakan dalam masa terdekat. Kaki tangan ada. Jadi kita perlukan kuartus yang baik untuk kaki tangan kita menginap. Mudah untuk mereka pergi ke tempat kerja dengan hati dan jiwa yang tenang apabila keluarga ada penginapan. Saya dimaklumkan agak sukar untuk mendapatkan rumah di Limbang dan kita telah berusaha memohon kepada kementerian untuk mengangkat untuk kelulusan di bawah RMK 12 dan kita harap projek untuk mendirikan kuartus untuk RTM Sarawak meliputi Sri Aman, Sibu, Bintulu dan Limbang dapat dilaksanakan. Itu harapan kita kerana ia untuk kebajikan dan kemudahan kaki tangan di seluruh RTM di Sarawak. Dalam pada itu, Nasrul Hakim juga menzahirkan ucapan tahniah kepada semua warga kerja Limbang FM yang berjaya menganjurkan acara tersebut yang diadakan bersempena Gawai Dayak. Seramai 8 kru termasuk nakoda sebuah kapal ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Sarawak kerana disyaki melakukan kerja-kerja pemunggahan minyak diesel hak kerajaan tanpa kebenaran. Menurut Pengarah Maritim Negeri Sarawak, Laksmana Pertama Maritim Zin Azman Mat Yunus, pemunggahan telah dilakukan ke sebuah kapal tangki yang tidak dikenali di perairan Tanjung Pos sekitar pukul 4 pagi Isnin lepas. Beliau mendedahkan jumlah keseluruhan minyak diesel tersebut dianggar bernilai RM215,000. Laksmana Pertama Maritim Zin Azman memberitahu penahanan dibuat berdasarkan aduan yang diterima oleh Pusat Operasi Maritim Negeri Sarawak. Dalam kenyataan medianya, beliau berkata hasil pemeriksaan lanjut mendapati bot tunda berkenaan dikendalikan oleh 8 kru termasuk nakoda. Kesemua kru merupakan warga negara tempatan berumur dalam lingkungan 24 tahun hingga 73 tahun. Laksmana Pertama Maritim Zin Azman berkata kesemua kru ditahan kerana disyaki melakukan kesalahan di bawah kanun keseksaan Akta 574 kerana dipercayai telah menjual minyak diesel yang dibekalkan oleh Tentera Diraja Malaysia bagi tugasan pengukuran laut. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Miza, silakan. Baik, terima kasih Buma. Seterusnya untuk perkembangan di negeri Jelapang Padi, kita terus saja bersama Siti Zaidah Osman. Silakan. 86 kediaman baharu bernilai RM66,000 seunit bawah program perumahan rakyat termiskin PPRT Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah telah diluluskan pembinaannya tahun ini. Manakala 37 unit rumah lagi dibaik pulih dengan peruntukan RM15,000 seunit. Timbalan Pengurus Besar Operasi Kedah Khairul Azmir Abu Bakar berkata ia melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah RM6.2 juta.
Kita melaksanakan permohonan-permohonan yang dibawa oleh kementerian yang dibagi kepada KEDA. Ini panggil surat arahan pelaksanaan. Jadi semua permohonan-permohonan tu berada di kementerian. Jadi kita laksanakan mengikut nama dan juga peruntukan yang diterima, mengikut fasa-fasa yang ditetapkan. Beliau berkata demikian selepas lawatan penanda aras PPRT daerah Padang Terap di Kampung Musa Pedu. Sehingga tahun lalu sebanyak 60 penempatan terancang telah diwujudkan. Ia melibatkan 44 lokasi projek penempatan semula, 12 kampung perumahan tradisional dan 4 projek pemajuan kawasan. Secara keseluruhan, KEDA telah membina 9,980 buah rumah dan membaik pulih 5,628 rumah yang memanfaatkan 78,040 penduduk. Lebih 3,000 pelajar mengunjungi Karnival Pengajian Tinggi Kulim 2023 yang berlangsung pada 13 dan 14 Jun lalu. Karnival yang diadakan di Uni Kuala Lumpur MSI Kulim itu memberi peluang buat pelajar lepasan CJ Pelajaran Malaysia mengintai peluang ke institusi pengajian tinggi IPT awam dan swasta. Karnival Anjuran Pertubuhan Kebajikan Anak Kedah itu turut mendapat kerjasama Pejabat Adun Bandar Baharu, Mara Kedah dan Uni Kuala Lumpur MSI. Bagi saya, dia bagus berguna untuk lepasan SPM sebab dia dapat buka mata kami untuk tengok apa pilihan peluang pengajian ditawarkan. Lepas tu boleh buatkan kami pilih mana yang terbaik untuk kami sambung sampai peringkat yang lebih tinggi. Sini saya dapat banyak peluang lah, tapi saya punya SPM result ni memang tak teruk lah, baik sajalah. So sini saya dapat banyak faedah lah. Bila kita result kita kan memang tak ada kepujian ke gagal ke apa ke, sini dia orang memang bantu kita lah untuk nak sambung belajar. Sepatutnya kita sediakan program yang sebegini awal lagi. Bukan hanya kepada yang lepasan SPM, tetapi yang calon-calon SPM pun perlu ada maklumat, terutamanya ibu bapa. Sebab ke mana anak nak pergi, ke mana, apakah minat anak itu, apakah peluangnya, apakah ruangnya, apakah pembiayaan, kewangan yang disediakan oleh kerajaan. Ada semua maklumatnya di Karnival Pengajian Tinggi ini. Datuk Nur Sabrina yang juga ikon pendidikan MARA turut menyampaikan sumbangan kepada pelajar dari DUN Bandar Baharu yang mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan SPM tahun 2022. Daerah Padang Terap berpotensi dijadikan sebagai hub utama pengeluaran durian. Usaha tersebut dapat mengkomersialkan raja buah itu selain mampu menjadi antara tarikan pelancong ke negeri Kedah. Pokok durian termasuk durian kampung dan durian klon banyak ditanam oleh pekebun di Perik, Pedu, Naka dan Padang Sanai. Salah seorang pemilik dusun durian, Muhammad Fuad Abdul Rahman, 39 tahun berkata, beliau mula mengambil alih dusun daripada ayahnya di Kampung Kubang Bemban sejak 15 tahun lalu. Dengan bantuan daripada Jabatan Pertanian Daerah Padang Terap, beliau menanam 70 pokok durian klon seperti D123, D169, D159 dan D197. Kalau kata D199 ni, dia buah dah lonjong sikit, ada ujung ni. 59 tu dia panggil batimah. Dia daripada Jabatan Pertanian dia panggil batimah lah. Kalau daripada segi kita panggil ni, masa glamour lah ni panggil montong lah. Dia bila masa tak glamour panggil batimah ni orang kurang menarik . Bila orang panggil montong ni orang menarik lah. Isi dia kuning cayak. Daripada isi pun ikut faktor tanah juga. Faktor tanah dan faktor baja. Kini beliau mampu menghasilkan kira-kira 2 metrik tan durian klon semusim. Selain dibeli oleh peraih untuk dijual di sekitar kawasan utara dan Lembah Kelang, terdapat juga peminat durian yang sanggup datang ke dusun untuk menikmati raja buah tersebut. Sementara itu, Pengerusi Majlis Belia Daerah Padang Terap, Muhammad Jas Nizam Husni berkata, durian bukan sahaja mendapat permintaan tinggi dalam negara, malah berpotensi untuk dieksport ke luar negara sekiranya ditanam dalam kapasiti yang banyak. Selain durian klon, daerah Padang Terap juga terkenal dengan durian kampung.
Laporan itu tadi mengakhiri bahan berita dari negeri Jelapang Padi untuk petang ini. Dengan itu, Assalamualaikum. Tekad perpaduan penuhi harapan kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Siti Zaidah. Dalam perkembangan lain, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup mencadangkan agar kad siswa dapat diwujudkan kembali bagi membantu mengurangkan beban pelajar. Datuk Seri Salahuddin berkata pihaknya akan memanjangkan perkara tersebut kepada Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Keuangan dalam masa terdekat. Itu kita boleh bincang nanti dengan pihak Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Pengajian Tinggi. Dan itu di luar daripada bidang kuasa saya. Tapi ideanya itu boleh kita panjangkan dan sebagaimana kita telah buat banyak program-program rahmah termasuk untuk siswa untuk memudahkan mereka mendapatkan makanan mereka di universiti. Beliau berkata demikian ketika menghadiri program Town Hall bersama rakyat di Universiti Teknologi Mara UiTM Seri Iskandar. Dalam pada itu, jualan rahmah akan diperluaskan ke setiap parlimen dan Dewan Undangan Negeri 2 kali sebulan. Langkah itu diharap dapat membantu rakyat membeli barangan keperluan dengan harga lebih rendah. Satu daripada 2,000 kelahiran bayi boleh mengalami spina bifida atau kecacatan tulang belakang. Namun dengan kaedah rawatan dan sokongan peralatan perubatan yang betul, impak negatif yang bakal dihadapi bayi berkenaan pada masa hadapan dapat dikurangkan. Ketua Jabatan Perubatan Rehabilitasi Hospital Pulau Pinang, Dr. Zeti Norita Muhammad Razali berkata, individu yang mengalami spina bifida berupaya hidup berdikari, berintegrasi dalam masyarakat dan menjalani kehidupan normal seperti insan lain. Justeru tahap kesedaran berkaitan spina bifida perlu ditingkatkan dan bengkel spina bifida antara inisiatif dilaksanakan bagi mencapai matlamat tersebut. Kami sangat berbanggalah kerana hari ini kami berjaya mengadakan satu kursus untuk kesedaran spinal bifida. Okey, kursus ni bukan sahaja dapat menggabungkan antara doktor ataupun healthcare worker di hospital, malah juga dengan kehadiran pesakit-pesakit spinal bifida. Bengkel anjuran Hospital Pulau Pinang disertai hampir 200 pekerja kesihatan, doktor dan badan bukan kerajaan. Usaha tingkatkan pengeluaran kopi negara. 3 klon kopi Liberica baharu yang dihasilkan Institusi Pendidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARTI perlu dimanfaatkan agensi berkaitan. Kopi Liberica berdaya tahan terhadap serangga-serangga perosak serta jualan lebih tinggi berbanding kopi Arabica dan Robusta. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fong Hin berkata sebanyak 10 klon kopi Liberica dan Robusta telah diisytiharkan MARDI sejak 1992.
atas usaha Mardi ini, saya lihat memang khususnya di Johor ni memang dianggap satu tempat yang sesuai untuk penanaman kopi Liberica dekat ni Kluang ke, dekat ni Batu Pahat ke. So ini menunjukkan Johor dengan tanah yang subur ni memang sesuai untuk pembangunan kopi, pembangunan industri kopi di negara ini. Tambah beliau, Mardi perlu terus berusaha mempergiat penyelidikan dan pembangunan teknologi kopi untuk kekal menjadi pusat rujukan utama industri kopi negara. Kerajaan negeri turut diseru menyokong inovasi dihasilkan supaya petani dan pengusaha kopi dapat menerima manfaat. Sementara itu, industri kopi negara berdepan cabaran kritikal dan antaranya faktor kekurangan penghasilan biji kopi tempatan selain saingan import kopi sebanyak 97%. Permintaan kopi dalam negara memang semakin meningkat daripada 600,000 kilo satu tahun dijangka akan naik ke 800,000 kilo satu tahun. Cuma masalah dia, kita bergantung 97% daripada bin yang import masuk. So kalau nak memajukan industri kopi negara ini, kita harus menghasilkan klon sendiri. Tambah beliau, pengeluaran kopi negara di peringkat global hanya pada kadar 0.16%. Antara cabaran lain, persaingan daripada komoditi lain untuk mendapatkan bantuan dana, keluasan tanah penanaman, tenaga buruh dan kos input. Sebuah taman bagi mempamerkan kebudayaan dan kesenian semua kaum di Melaka akan dibangunkan dan ia menjadi satu lagi lokasi pelancongan negeri itu sempena Tahun Melawat Melaka 2024. Taman tersebut akan menjadi penanda aras keharmonian kaum di Melaka khususnya kepada semua pelancong pada tahun hadapan. Kita sama Malaysia dia lain. Di Malaysia adalah satu budaya yang menunjukkan bahawa dalam Malaysia ni ada pelbagaian budaya, seni dan adatnya. Tetapi ini adalah merupakan seni kaum-kaum yang ada ni untuk dijadikan sebagai satu rujukan bahawa indeks kebahagiaan rakyat Melaka ini bukan saja daripada sudut ekonominya yang akan jadi baik, tetapi sudut perpaduannya juga akan dilihat sebagai ukuran kepada kecemerlangan memajukan bangsa dalam kerajaan perpaduan ini. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Karnival Kebudayaan Cina 2023 di Aikaro. Program Semarak Madani Anjuran Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM wajar diteruskan dengan melibatkan lebih ramai komuniti di negara. Ia bukan sahaja beramah mesra dengan rakyat, malah mendapat pelbagai isu setempat sekaligus membantu menepani cabaran tersebut. Program Semarak Madani mendekati komuniti perlu diteruskan sampai bila-bila. Bukan hanya komuniti kampung dengan ibu tunggal, dengan dengan pemandu teksi, dengan masyarakat Felda, dengan orang kurang upaya, dengan pelbagai lagi komuniti gelandangan dan sebagainya. Itu yang perlu kita hadirkan diri bersama dengan mereka untuk menunjukkan bahawa inilah Madani, inilah kasih sayang dan perpaduan Madani. Saya rasa banyak lagi komuniti baru yang perlu kita terokai. Beliau berkata demikian pada pemberita selepas merasmikan program Semarak Madani di Sekolah Kebangsaan SK Bukit Jarum, Pasir Mas, Kelantan. Pada program tersebut, seramai 850 penduduk sekitar menyertai pelbagai aktiviti yang dianjurkan, antaranya kenduri rakyat, sukan komuniti dan pameran dari jabatan dan agensi kerajaan. Pemeliharaan dan pemuliharaan penyu antara sektor pelancongan yang memerlukan suntikan baharu dan tabung amanah pemeliharaan penyu Terengganu antara usaha bagi mencapai matlamat tersebut. Dan dalam tempoh sebulan, lebih RM53,000 berjaya dikumpul tabung berkenaan. Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu Yang Berhormat Mulia Tengku Sri Bijaya Raja berkata, tabung berkenaan mampu menjadi titik permulaan dalam memastikan kejayaan kempen penggalakan penyu Terengganu.
kita nak mempromosikan pelancongan berasaskan penyu ni, kita juga turut menjaga kelestarian, kemampanan untuk kita dapatkan penyu ni, penjagaan dia, jaga tempat persarangan dia, lebih peka kepada perkara tersebutlah. Begitu. Kita baru saja mula nak launch pada tahun ni. Of course, macam mana saya sebut tadi, kita mendapat sokongan yang padu daripada banyak badan negeri, daripada kerajaan negeri, daripada universiti yang peneraju di Terengganu ni. Setakat ini adalah Universiti Malaysia Terengganu lah. Semalam, Kerajaan Negeri Terengganu menganjurkan program penggalakan penyu Terengganu dengan slogan Empowering Turtle Experience Tourism di Rantau Abang. Menerusi program tersebut, sumbangan tabung amanah pemeliharaan penyu Terengganu di bawah Enactment Penyu 1951/Pindaan 2021 turut dapat ditingkatkan. Program mendapat kerjasama Jabatan Perikanan Malaysia, Universiti Malaysia Terengganu dan pelbagai NGO diadakan sempena Hari Penyu Laut Sedunia. Skim Perubatan Madani mendapat sambutan menggalakkan dan ia memberi kelegaan kepada golongan sasar dalam mendapatkan perkhidmatan kesihatan yang diperlukan. Tinjauan RTM ke sebuah klinik panel berdaftar di bawah skim berkenaan mendapati perkhidmatan percuma diberikan kepada pelanggan yang layak dengan proses yang mudah. Kita ambil IC tu untuk kita register under Madani punya sistem, kita panggil premis. Okey, so dalam sistem ni, first patient datang dia kena isi borang consent form lah. So borang ni dia akan isi untuk mendapatkan persetujuan. Maklumat data dia kita ambil. Okey, selesai tu kita akan isi detail maklumat diri dia dari segi nama, semua IC, nombor phone. And then dekat situ kita akan mendapatkan OTP number. So OTP number ni adalah untuk patient tu sendiri, dia dapat maklumat yang memaklumkan yang diri dia ni memang nak dapat rawatan kat sini. So once kita dah masukkan OTP melalui dia punya phone number tu, baru settle lah registration dia. Okay, lepas tu doktor akan jumpa dia lah. Golongan sasar boleh mendapatkan perkhidmatan konsultasi, pemeriksaan kesihatan dan ubat-ubatan, sekaligus sedikit sebanyak mengurangkan kos penjagaan kesihatan mereka. Saya sangat galakkan mana yang kat luar sana tu, sebab saya faham dengan keadaan sekarang, ekonomi, kewangan masing-masing kan. So Perubatan Madani ni pada saya sangat-sangat perlu rakyat di kat luar sana tu ambil berat lah. Gunakan sebaik mungkin. Sebab tak ada siapa yang nak tolong selain kerajaan kan. Bagi saya, perasaan saya teruja lah. Saya seronok sebab kegunaan Madani ni sangat membantu untuk rakyat macam saya. So amat bermanfaat lah bagi saya. InsyaAllah saya akan guna sebaik mungkin lah, selagi dengan limit yang diberi oleh kerajaan bantuan ni, saya akan guna dengan sebaik mungkin lah. Skim Perubatan Madani dengan peruntukan RM100 juta dijangka mampu memberi manfaat kepada kira-kira 700,000 isi rumah di 10 buah daerah terpilih seluruh negara sehingga 31 Disember 2023. Bengkel Pendanaan Politik dianjur Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi Ideas bagi meneliti perundangan dalam pendanaan politik, pengisytiharan harta dan pemilikan benefisial di negara ini. Satu undang-undang bersifat lebih holistik dan menyeluruh diperlukan bagi mengurangkan rasuah sekaligus mewujudkan persaingan lebih adil dalam politik. Dah terlalu banyak kes-kes rasuah, kes-kes yang melibatkan ahli-ahli politik yang saya rasa boleh menghakis kepercayaan rakyat kepada demokrasi, kepada parti politik. Jadi sebab itu kita perlu ambil tindakan lah. Kita perlu ada satu undang-undang supaya kes macam ni boleh dielakkan dan tak berlaku lagi. Kami harap melalui bengkel ini masyarakat faham, dan juga terutama sekali bengkel ini adalah untuk pemimpin-pemimpin politik supaya mereka memberi sokongan masa bil ini dibentangkan di Parlimen untuk adakan satu akta pendanaan politik. Nah, apa kebaikan mengadakan akta ini? Supaya satu apa yang dimaksudkan level playing field, di mana semua parti-parti politik akan mendapat dana yang saksama supaya mereka boleh bertanding dengan adil.
Semangat membara ditonjolkan Dato' Azizul Hasni Awang bagi meraih pingat emas pada kejohanan berbasikal trek Asia ACC 2023 dalam acara kirim individu di Velodrome Nasional Nilai esok. Semalam, The Pocket Rocketman mencipta sejarah tersendiri apabila meraih emas ke-11 dalam acara pecut individu. Keyakinan meraih pingat semakin terserlah, terutama pada penampilannya di laman sendiri. Namun ia terpulang kepada aturan perancangan yang akan dilakukan Ketua Jurulatih John Besley. Target saya at least one gold medal. And then for the Keirin, of course, you guys tahu saya takkan main-main. I'm still gonna go full gas. The thing is, saya race with the less pressure. I dah capai my expectation. So tengoklah race macam mana untuk hari Ahad nanti. I don't know what's the plan daripada John. Maybe tolong Shah, or maybe I go for myself. Tak tahu, tak sure macam mana. Just that I want to celebrate this first. Esok nak recover secepat mungkin. And then baru kita talk about the plan lah untuk hari Ahad nanti. Selain Dato' Azizul Hasni, turut dijadual beraksi dalam acara kirim individu adalah Shah Firdaus Shahrom. Persatuan Badminton Malaysia BAM sedia membantu pemain perseorangan utama negara Lee Zijia bagi mendapatkan kembali semangat dan prestasi yang sebenar. Presidennya Tan Sri Nozar Zakaria berkata BAM dan Jawatankuasa Road to Gold RTG akan mengadakan mesyuarat pada Isnin ini bagi membincangkan tindakan Lee Zijia. Menurutnya lagi, Lee Zijia memerlukan khidmat nasihat daripada mereka yang berkelayakan kerana beliau mempunyai tugas besar untuk menyumbang pingat kepada negara pada Sukan Asia dan Olimpik akan datang. Bagi kita, beliau adalah harapan kita yang utama buat masa ni kerana Paris pun tahun depan. Kita ada, kalau boleh, sebagaimana kita katakan, to send 2 players in Olympic, kita mesti ada top 16 ya. So buat masa ni yang dalam perancangan kita tentu saja Lee Zijia dan An Ziyong. So kita akan membantu kedua-dua pemain ini untuk menentukan mereka berada di Paris pada tahun depan. Beliau berkata demikian dalam sidang media perasmian pembukaan Gamuda 3x3 Basketball Tour Malaysia di Gamuda Cove, Selangor. Hasrat dua beradik menziarahi kubur Allahyarham bapa mereka Sajari Sawi yang meninggal dunia semasa bertugas di Mekah pada 2016 akhirnya tercapai selepas kedua-duanya menjadi tetamu Allah pada musim haji tahun ini. Nurul Syazwani 31 tahun dan adiknya Nurul Farhana 29 tahun tidak menyangka selepas 8 tahun akhirnya mereka dapat menziarahi kubur Allahyarham bapa semalam walaupun hanya dari luar kawasan perkuburan syaraik. Menurut Syazwani, niat menziarahi kubur Allahyarham bapa telah dirancang pada 2017 namun tertangguh disebabkan ibu mereka sakit dan disahkan mengidap kanser gusi. Selepas kematian ibu Farida Harun pada 2018, hasrat tersebut semakin pudar sebelum masing-masing mendapat panggilan haji pada tahun ini. Ada rancangan dengan arwah mak, tapi selepas tahun arwah abang meninggal, arwah mak sakit. Jadi tak dapat dilaksanakanlah rancangan tu. Baru-baru ni sebelum pergi datang ke sini lah, dia ada datang dalam keadaan berbaju putih. Tapi waktu tu tak tahulah apa maksud dia. Dia cakap dia tahu. Seorang lagi adik mereka, Muhammad Syamil, tidak dapat ikut serta selepas rayuan untuk panggilan haji ditolak. Allahyarham Sajari merupakan salah seorang petugas tabung haji sebelum ini meninggal dunia semasa di kawasan kemah di Mina akibat serangan jantung. Baik, berita wilayah berakhir di sini. Terus setia bersama berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.